Hai, selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, inilah dia minyak enjin 1030. Ni untuk kita kancil je ni. Tapi kat sini tulis Honda. Maybe Honda pun pakai kod yang sama macam ni kan. Saya pun tak tahulah. Tapi maybe lah kan. Jadi 1030 ni minyak ni ringan lah. Agak nipis sedikit. Ada yang lebih nipis lagi, 030 ke 040, saya tak pastilah. Tapi yang pasti kod 10W ni 30 ni, dia ada kod dia. Dia dikeluarkan oleh API kan, Badan Antarabangsa. Saya nak cerita pasal minyak ni, saya tak pandai sangat. Tapi minyak ni adalah satu keperluan pada enjin lah. Setiap enjin pembakaran dalam memerlukan minyak pelinciran. Sebab nak gerakkan piston, gear, mechanical part yang berada dalam enjin tersebut perlu diminyakkan. Kalau tak minyak kan, habislah, akan berlaku cepat kehausan. Bukan haus macam nak minum air tu, maknanya dia akan berlaku masalah hakisan lah. Besi tersebut daripada tebal jadi nipis. Dah nipis, dia akan keluarkan space tersebut akan menyebabkan berlakunya bunyi yang tak sedap didengar. Bunyi macam nak runtuh ada, bunyi bergegar ada, dan akan menjejaskan prestasi enjin. Jadi minyak dalam enjin kenderaan adalah sangat penting. Selain daripada awak jaga kereta awak basuh, awak kena jaga yang paling penting sekali, nadi enjin tersebut adalah nadi kenderaan adalah enjin. Jadi enjin adalah satu bahagian yang sangat-sangat penting bagi kenderaan. Daripada enjin tu jugalah akan memberikan penjimatan kuasa pecutan, torque yang tinggi ketika naik bukit dan sebagainya. Jadi apakah komponen yang sangat penting dalam enjin adalah, salah satunya adalah minyak enjin. Jadi minyak enjin ni ada dua tujuan dia. Pertama, mengurangkan hakisan kehausan. Mechanical yang bergerak dalam enjin akan sentiasa haus, tak dapat nak elakkan, akan haus. Tetapi sejauh mana teknologi parts mechanical tersebut, jadi enjin-enjin yang mahal, branded punya enjin, mechanical ni sangat hebat, di mana dia punya tahap kehausan tu sangat kurang berlaku. Enjin macam mana you pakai, dia tetap haus lah. You jaga macam mana pun, sampai satu tempoh perjalanan yang agak jauh, dia akan jadi cepat rosak. Kalau kereta dah sampai 300,000, itu saya rasa semua orang tahulah kan, memang akan berlaku kehausan. Dan kalau nak jual balik pun dah 300,000 punya harga. Awak tengoklah nanti, awak tanyalah dekat Yuska berapa kalau kereta tersebut dah mileage dia dah sampai 300,000. Harga dia pun, value dia pun dah jatuh sebenarnya kan. Itu yang saya tahulah. Tapi saya ni tak tahu sangat pun, agak-agak ni kot. Beli minyak ni daripada online, saya rasa semua orang tahulah. Pasaran online yang terdapat di Malaysia ni sangat mudah nak dapatkan minyak. Dia duduk dalam hutan pun, kalau postman boleh hantar barang tersebut, dia akan dapat jugalah apa yang dia nak tu kan. Dia orang kampus lah. Jadi sekarang ni zaman moden kan, tak perlu ke kedai, tekan kat handphone je, tapi duit kena ada lah. Okey, inilah dia minyak dia. Minyak, saya nak komen minyak ni minyak cak ayam sebab apa Okey, jadi bukan mana apa yang dikatakan minyak sebut minyak cak ayam, bukan minyak original. Pertama sekali saya tertarik dengan harga dia lah. Harga dia, wah, menarik lah harga dia. Memang menarik lah kan. Tapi di sini saya nak buktikan lah saya tak ada lab untuk membuktikan. Saya sebenarnya saya tak ada mengesahkan dia minyak cak ayam, tapi saya syak dia cak ayam lah. Saya tak boleh kata minyak cak ayam terus, sebab saya tak ada lab, saya tak ada makmal untuk buktikan minyak ni adalah minyak tiruan. Tapi di sini saya boleh beri awak beberapa petanda lah apa yang dikatakan minyak ni adalah minyak tiruan. Sebenarnya minyak tiruan ni adalah sangat tidak baik, sebab minyak tiruan ni prestasinya adalah diragui. Contohnya kat sini dia recommend 70,000. Kalau saya tengok dalam iklan tu lah. Tapi kalau dah cak ayam ni, awak bayangkan lah, tak boleh dapat ke 70,000. Itu kalau original. Maybe dia copy paste stiker ni daripada awal sampai akhir. Jadi tak ada siapa nak petikaikan lah. Tapi daripada perhatian saya dan poin-poin yang saya nak cakap ni, saya akan katakan minyak ni adalah minyak cak ayam. Okey, yang pertama sekali adalah kualiti kualiti box, kualiti bekas ni. Bekas ni kalau awak tengok bentuk dia hampir-hampir sama lah. Tapi kalau awak tekan bekas ni, dia sangat lembut. Saya tak kata dia lembut macam plastik mineral punya lembut, tapi lembut lah, sangat nipis. Dan dia punya finishing dia tak bagus. Finishing plastik ni kalau awak tengok tak bagus lah, ada tajam-tajam. Kalau awak pernah kerja kat industri, factory kan, bahagian quality control ataupun orang panggil QC tu kan,
awak akan tengok lah apa yang dikatakan reject semua tu. Kat mana nak katakan satu produk tu akan reject. Saya pernah kerja industri, saya pernah kerja kilang. Kilang saya dulu kilang Jepun. Bukan kilang saya pernah bekerja di kilang Jepun. Saya tak ada kilang. Kalau di kilang tu kaya tu. Okay, jadi dia punya plastik ni lembut tak. Ni tengok ni lembut. Nampak kalau awak tengok situ lembut. Ada yang tebal, ada yang nipis. So di sini dah ada satu syak wasangka pada saya lah. Yang pertama ni, plastik dia lembut. Okey, saya tunjuk awak satu contoh. Ini dia. Ini adalah minyak original. Saya katakan original bukan sebab saya beli kat kedai. Sekarang ni pun itulah, beli kat kedai pun nak katakan original pun susah. Tapi ini adalah daripada service center. Service center punya minyak ni. Takkanlah service center nak putar alam pula kan. Ini minyak yang original. Kalau awak tekan plastik ni, keras. Keras. Plastik minyak yang original ni, dia keras. Solid plastik dia, bukan keras, solid. Solid dia punya plastik tu. Buatan dia. Kalau awak pegang, keras dia lain macam. Kalau bahasa sekarang panggil padu kan, tapi ni dah lama lah. Dah 3 bulan yang lalu kan. Dah simpan dah tepi-tepi store tu. Macam ni lah dia. Kalau awak tengok plastik dia ni original. Saya tak kata ni Toyota, ni Honda, tak ada. Saya nak tengok, kita tengok daripada segi plastik lah, kualiti plastik. Fail lah, yang sini memang dah fail dah. Memang fail itu yang pertama. Yang kedua, minyak tiruan saya koyak-koyak dengan penawak ni stiker ni Stiker sini saya koyak, sini pun saya koyak. Saya belum pernah lagi beli minyak yang original. Pertama sekali stiker ni senang nak dibuka. Tengok, senang buka nampak. Nampak. Gam dia cincai saja. Gam dia. Kalau original, ni yang original Jangan ambil kira brand Toyota macam saya terangkan tadi. Tengok, awak tengok plastik dia. Saya dah try kopek. Kopek dia pun lain macam. Stiker dia bercampur macam getah. Dan dia punya melekat dia solid, nampak? Solid Dia tak ada bubble-bubble punya. Tengok, tak ada bubble dia punya lekap. Tu dia punya kalau kat sini, kalau awak tengok nampak tu, ada bubble tepi dia tu. Dia lekap tu. Dia melekap, tapi plastik tersebut macam stiker biasa je, ada bubble-bubble pula. Dia melekap tu ada rongga-rongga udara. So beza ini yang original. Yang macam ni pun ada kat tiruan ni, saya tahu. Tapi yang ni sebab service center punya kan, service center Toyota punya. Maybe. Jadi tak adalah tiruan, takkan service center nak jual lah dia. Okey, itu adalah segi stiker Yang ketiga. Okey, mari kita tengok kat sini, kat LOT 77LV00326E. Date dia adalah 3/4/2020. Ini pun sama. LOT 77LV00326E, date dia 3/4/2020. Wah, semua sama. Sama je. Tak ada apa beza pun, copy paste ke apa ke, saya tak tahulah what happen. Jadi semua sama. Jadi kalau kat sini beza serial number dia ada barcode kat situ. Ada dia punya tarik barcode dia SSN lah, example lah. Tapi kalau minyak tu original, dia akan berubah mengikut kod number terutama lah. Kalau yang ni maybe lah kan. Tapi yang ni nombor yang pakai scan macam ni, yang pakai laser punya printer macam ni, takkanlah tak berubah nombor dia. Sama je dua-dua ni. Yang ni satu lagi yang ni. Sama je. Nampak sangat ni. Itulah yang menyebabkan saya rasa, saya kuat mengatakan ada something wrong lah terhadap minyak ni lah. Minyak ni. Okey, seterusnya adalah pada bahagian penutup Penutup dia saya simple je. Ni penutup dia, kualiti penutup dia. Kalau awak tengok plastik dia, finishing dia, cuba awak tengok finishing dia. Finishing dia tu tadi itu saya dah buka dah sebab saya nak tengok dalam dia apa. Nanti kejap saya komen pasal tu. Okey, kita tengok pula yang Toyota ni. Awak tengok finishing dia. Ini yang original, nampak? Original punya penutup. Yang cat ayam punya penutup. Awak tengok dia punya gasket tu. Gasket dia tu. Awak tengok yang original punya. Beza solid dia punya penutup pun lain tau. Ini nak tanda je. Ni kalau genggam tengok, ni paste lembut-lembut je.
hendak je. Jadi ada banyak lah, selain kita nak gunakan minyak tu minyak cak ayam ni, ada banyak lah benda yang kita boleh perasan lah yang dia ni bukannya betul. Paling bagus kalau anda nak test dia ni betul ke tidak, saya tak ada kereta Honda awak beli, awak pergi kat service center, awak servis kereta kat situ, ambil dia punya sampel minyak macam ni, botol sedia macam ni, kemudian awak tengok benda ni. Jadi kita tengok pada bahagian dalam, inilah keadaan minyak dia. Saya tak boleh nak keluarkan minyak ni, tapi saya dapati minyak ni macam tak berapa nak jernih lah. Cuba awak tengok macam warna air kopi minyak ni. Warna kejernihan minyak macam air kopi. Dia lah slow kan, tapi macam air kopi warna dia. Air kopi. Dia satu teh, satu kopi. Ni macam dia gelap tu gelap minyak. Gelap dia gelap minyak, tapi warna dia macam air kopi, nampak? Air kopi. Tapi kat sini minyak dia tak berapa cantik lah. Warna dia macam air kopi je. Itulah saya tengok. So apa yang boleh saya buat dengan minyak ni? Jawapannya ialah saya tak boleh buang. Kalau saya buang saya rugilah. Okay, so apa yang boleh saya buat dengan perkara ni? Saya dah terbeli minyak yang bukan original, tapi minyak cak ayam. Jadi nak buang rugi, nak pulangkan balik dah tak sempat. Pesan saya adalah saya perlu gunakan jugalah minyak ni. Cuma kalau sebelum ni saya servis kereta tu dalam tempoh setiap 5,000, kali ni saya akan reducekan tempoh servis, iaitu saya maybe akan buat sekitar 4,000 saja untuk nak habiskan minyak ni. Rugilah. Saya anggap minyak ni tak boleh tahan lama, jadi saya kurangkanlah dia punya kilometer daripada 5 jadi 4. Saya reduce, saya diskaun lagi 1,000 km untuk membolehkan saya masuk minyak yang kedua. Jadi saya pakai je lah. Dan di hati saya lah, next time jangan buat silap lagi. Jangan beli lagi minyak-minyak macam ni.